Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disebabkan tidak ada tajuk yang khusus yang diberikan kepada saya pada malam ini, maka kita nak bincang tentang berkaitan dengan menuntut ilmu lah, sesuai lah. Ya, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita duduk menumpukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam keadaan kita menuntut ilmu Allah SWT ni, kita akan jadi semangat bila kita tahu kelebihan dia. Saya yakin ramai pada kalangan kita tahu dah kelebihan-kelebihan menuntut ilmu, tapi saja nak tambah supaya kita ni sentiasa bersemangat, kan? Semangat. Bila kita dapat nikmat menuntut ilmu ni, manis menuntut ilmu ni, kita susah payah tak apa. Seakan nak bawa surat jumpa polis beritahu tu sikit lah tu cerita dia. Saya ada baca tadi grup Wagamah tu macam. Aduh, subhanallah. Jadi, sebab tuan-tuan, jadi bila kita dapat nikmat tu, kita akan susah payah untuk dapat. Sedap. Ada beberapa perkara yang nak kita bincang pada malam ni, daripada kelebihan-kelebihan menuntut ilmu dan adab-adab kita bila kita menuntut ilmu. Sebab kalau tanpa adab, maka dia akan jadi sia-sia. Baik. Hadis yang pertama tentang kelebihan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Habuan orang yang meninggal ketika menuntut ilmu. Mau dengar ni? Ada orang meninggal tengah duduk mengaji, tuan-tuan. Oh, subhanallah. Tengah duduk mengaji, meninggal. An Hasan al-Basri radhiyallahu anhu mursalan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ul mautu wa huwa yatlubul ilma la yuhliya bihil Islam fa bainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidatun fil jannah. Rawahu ad-Darimi. Maksudnya Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dalam Sunan Ad-Darimi cerita dia ni, dalam hadis yang mursal menyatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu, bukan cerita dia mati tengah-tengah duduk mengaji semata-mata ni. Memang dia tu dalam proses pengajian dia. Macam makcik-makcik ni lah, macam kita lah yang duduk mengaji ni, kita ni tak habis-habis mengaji ni, memang duduk kat madrasah ni pasal apa? Pasal nak mengaji, nak beramal lah. Mudah-mudahan kalau kok mati tapi makcik-makcik panjang umur, insyaAllah. Amin. Amin rabbal alamin. Amin. Tak mau lah, tak mau duduk kurang-kurang lagi, bertambah tak apa, kan? Mudah-mudahan panjang umur. Amin. Amin rabbal alamin. Tapi kok lah dalam cakap nak pergi mana dah, kira nak mati pun lah merasa ni lah kok nak. InsyaAllah kan. Nak kata insyaAllah pun tak berani, macam bunyi pelan je. Habis dah nak pergi mana lagi? Kira nak duduk di madrasah ni kira sampai hujung hayat lah. Kata. Mudah-mudahan dikira orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu. Kalau dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, dalam riwayat Ad-Darimi ni, salli ala Sayyidina Muhammad, siapa yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu dengan niat untuk menghidupkan Islam, menghidupkan Islam dalam masyarakat, menghidupkan Islam dalam diri dia, maka perbezaan kedudukannya dalam syurga kelak di antara dia dengan para nabi hanya satu darjat saja. Maksudnya dekat dia dengan martabat para nabi nanti di akhirat dalam syurga nanti, insya-Allah, mudah-mudahan, kan? Salat Muhammad. Tapi niat elok. Yang duduk mengaji ni bukan ada niat yang lain. Saya ingat niat kita satu je. Niat kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, nak belajar ilmu, nak tahu apa benda yang kita tak tahu, nak menghidupkan Islam dalam diri kita ni. Kalau boleh ilmu tu nak bagi berkembang sikit, nak bagi sampai ke orang sikit. Kata Nabi SAW, kun aliman. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Satu darjat saja. Kata Nabi SAW, kun aliman, jadilah kamu alim.
Ni paling tinggi sekali. Jadi orang alim. Orang alim ni hebatlah. Kan, salih ala Muhammad. Orang-orang alim ni orang yang hebatlah. Salih ala Muhammad. Allah angkat darjat orang alim. Yang salih ala Muhammad. Duduk pada kedudukan yang tinggi. Orang alim dimuliakan oleh Allah. Orang alim. Kita jadi orang alim tak ni? Tak kot. Tak ada tak kerti apa pun. Tak kerti. Maksud tak termasuk dia kelompok orang alim. Tak apa, tak jadi orang alim. Jadi orang nombor 2. Au muta'alim. Au muta'alim ataupun jadi orang muta'alim, orang belajar ilmu. Orang belajar ilmu, dia ada tanda dia orang belajar ilmu ni. Tanda dia macam mana? Tanda dia bawa kitab. Tanda dia bawa buku, tanda dia bawa pen. Tu orang menuntut ilmu, belajar, pergi sekolah. Ada anak-anak kita pergi sekolah, tahu tak? Beg tak bawa pun, pergi sekolah. Jadi tak panggil menuntut ilmu. Tu pergi sekolah pasal apa? Bukan kebun lah kot. Kan? Kalau pergi sekolah, kalau cerita penuntut ilmu, mesti dia bawa pen, dia mesti bawa kitab, mesti bawa buku. Tu dia panggil orang menuntut ilmu. Tu paling tidak tu level kita orang tu. Level kita orang tu. Dia kata, "Dak aku Ustaz, kami ni ramai nak main duduk dengar tu, nak perhabis usia kami je lah." Betul lah. Ya, hujung-hujung usia nak duduk madrasah, nak mengaji gitu lah. Dengar tu. Masuk senarai nombor 3. Au mustami'an. Mustami' ni maksud apa? Orang yang mendengar ilmu. Dengar. Ni kita lega masuk kat senarai. Alhamdulillah dengar. Dengar aja. Tapi yang risaunya kita tak termasuk dalam muta'alim tu. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata apa? Salih Muhammad, man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilm. Dia sedang menuntut ilmu. Dia pelajar ilmu. Belajar tadi, muta'alim tadi. Tapi mudah-mudahan mustami' pun masuklah kot. Dia duduk dalam majlis ilmu pasal. Satu hari Nabi SAW cerita malaikat duduk ramai-ramai. Tak mana ada majlis ilmu, malaikat akan main duduk celah-celah kita. Dia tengok malaikat di langit, dia tengok kita dalam majlis ilmu ni macam duduk dalam, macam kita tengok kat bintang-bintang di langit. Nampak tu, nampak bintang-bintang tu. Macam tu malaikat tengok di bawah, nampak bintang-bintang tu, nampak cahaya-cahaya tu. Tentu orang-orang menuntut ilmu. Dia main duduk lah. Tugas dia duduk celah-celah kita, catat nama kita, nak buat pergi report, hantar laporan ke Allah. Bila sampai ke Allah, Allah tanya, mai daripada mana ni? Mai daripada kelompok orang yang duduk berhimpun. Mereka semua duduk bertakbir, bertahmid, sebut nama kamu, baca kitab-kitab. Allah kata, mereka nak apa? Mereka nak syurga. Mereka pernah nampak ke syurga tu? Tak nak nampak. Kalau mereka pernah nampak, mereka nak apa? Mereka mesti minta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Daripada neraka. Awak pernah tengok ke neraka tu? Tak pernah. Kalau mereka tengok neraka tu, dia nak minta apa? Dia mesti minta pengampunan. Ketahui malaikat, aku ampunkan dosa mereka suruh. Duduk majlis ilmu ni, Allah ampun dosa, habis cerah. Lepas tu malaikat kata, "Dak ya Allah, ada depa ni, ada yang mai tu dia bukan nak mai dengar pun, dia bukan nak mai duduk dalam kuliah tu, mai singgah je. Dia lalu-lalu, dia tengok ada apa ramai-ramai tu, kenuri ke apa, mai tengok tak kenuri, dia tengok dengar kuliah. Dia pun nak bangkit pun dia rasa macam segan pula. Alah duduk lah film tu, duduk pun dia rasa bila nak habis, menyakak atas kapet tu. Dia tu mai bukan nak menuntut ilmu tu pun. Kata Allah, ketahuilah, orang yang duduk di sisi orang yang dapat manfaat, dia pun akan mendapat manfaat. Maksudnya dia mai tu bukan niat nak tuntut ilmu, duduk dalam majlis ilmu pun, bila dia duduk bersama dengan orang yang menuntut ilmu, dia pun dapat tempiah manfaat daripada majlis ilmu tu. Nak cerita, kalau macam tu keadaan orang yang niat nak mai pun tak ada niat nak mengaji pun dapat, apatah lagi mustami' ni, orang yang mai dengar tu mesti dapat. Kan? Mesti dapat kelebihan. Tetapi au mustami'an, jadilah orang yang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Mustami' ni tukang dengar, mai dengar aja. Jadilah salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, mustami' pun tak dan lah, kelang kabut lah, kalut sana, kalut sini lah, paul lagu tu. Tapi dia suka sangat dengan majlis ilmu ni. Dia panggil au muhibban.
Au muhibban. Jadi orang yang keempat, au muhibban. Muhibban ni apa? Orang yang suka dengan majlis ilmu. Dia suka kalau ada kuliah-kuliah dia hantar, dia post video, dia post share, dia share poster kuliah, dia panggil orang, dia suka sangat. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maka ni 4 orang yang dapat kelebihan daripada ilmu. Kata Nabi, wala takun khamisan, jangan jadi orang kelima. Orang ni celaka. Siapa orang ni? Orang alim pun tak, ngaji pun tak, dengar ilmu pun tak, meluat pula kat atas. Ya, ada orang kuliah dia benci. Dia tak suka. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, yang dia kata Nabi jangan jadi orang tu. Maka tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak kena apa? Nak kena letak diri kita ni sebagai talabul ilmi. Ya. Kamu tu siapa? Saya talabul ilmi. Apa dia talabul ilmi tu? Penuntut ilmu. Makcik tanya, duk madrasah ke? Duk madrasah lah. Buat apa kat madrasah tu? Kami talabul ilmi. Penuntut ilmu. Boleh? Dah. Kami penuntut ilmu. Talabul ilmi. Saya khawaidim, khadam, kecil untuk talabul ilmi, penuntut untuk ilmu. Saya lah khadam tu. Orang ni Ustaz Jafri dekat situ, dia tu siapa? Dia apa jawatan dia dekat Darul Faizin tu? Dia khadam kami, cakap tu. Betul lah. Betul lah, tengok kata Syekh ni Salih alaihi Muhammad. Ni Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, dia kata apa? Salih alaihi Muhammad, bila dia perkenal diri dia kata, mana dia? Ada Khawaidim talabatul ilmi asy-syarif fil haramil makki. Dia kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andalusi, Syekh pengarang kitab ni, Penawar Bagi Hati ni. Dia kata dia tu khawaidim, khadam kecil. Bukan khadam, khawaidim ni dia ismu saghir gitu. Kecil kan benda. Umar dia Umar yang kecil. Khadam, khawaidim. Khadam kecil. Talabatul ilmi, penuntut ilmu asy-syarif fil haram Makki, di apa ni, Masjid Haram Mekah. Saya Jafri bin Abu Bakar Mahmudi Khawaidim, talabatul ilmi fi Mujamma' Darul Faizin Al-Islami. Adalah. Kan ya. Siapa Ustaz Jafri dekat Kedah tu? Dia khadam kami. Betul lah. Ikhtiar buat cari berapa bagi keselesaan kepada makcik-makcik yang nak menuntut ilmu kat sini. Itulah tugas saya. Salih alaihi wasallam. Jadi, tuan-tuan, kita nak kena letakkan diri kita, tempatkan diri kita sebagai siapa? Sebagai penuntut ilmu. Sampai bila? Sampai mati. Mati dia siapa ni? Mati dia sebagai penuntut ilmu. Kalau dia mati sebagai penuntut ilmu, Allah iktiraf dia sebagai penuntut ilmu, dia digelar sebagai penuntut ilmu, dia duduk pada situasi dan kedudukan sebagai penuntut ilmu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bainahu wa bainan nabiyyina darajatun wahidatun fil jannah. Allah Rabbi. Maka salih alaihi Muhammad, di antara dia dan di antara para nabi, dia hanya satu darjat saja fil jannah, di syurga Allah SWT. Subhanallah, tuan-tuan. Hadis tercatat dalam riwayat Ad-Darimi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Dalam sebuah riwayat yang lain, dalam riwayat Imam At-Tabarani rahimahullahu taala pula, salih ala Sayyidina Muhammad, dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, wa wuriya 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi SAW pernah bersabda, man ja'ahul ajaluhu wa huwa yatluban yatlubul ilma wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun an-nubuwah atau kama qala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilm. Siapa yang didatangi ajal ketika dia sedang menuntut ilmu, laqiyallahu, maka dia akan menemui Allah dengan mendapat darjat yang tiada beza antaranya dengan para nabi, melainkan darjat kenabian saja. Dia dengan nabi ni darjat dia dekat. Yang membezakan dia dengan para nabi ialah para nabi ada darjat kenabian, sedangkan dia tak. Hadis ini menceritakan bahawa seorang yang meninggal dunia ketika menuntut ilmu dengan niat untuk menghidupkan agamanya pasti memperoleh ganjaran syurga. Sebab Nabi SAW bercerita tentang syurga ni. Bukan setakat tu, yang kedua, kedudukannya dalam syurga berbanding dengan para nabi hanya satu darjat sahaja. Siapa yang menemui ajalnya ketika menuntut ilmu pasti menemui Allah dengan darjat yang tiada beza di antaranya dengan para nabi kecuali darjat kenabian. Dan proses pembelajaran adalah proses berterusan sehingga ke akhir hayat. Jadi kita ni duduk pilih posisi mana pun, kita ni disebut sebagai penuntut ilmu. Jangan keluar diri kita daripada penuntut ilmu. Belajar sampai bila-bila belajar. Kerja hebat lagu mana ke apa sebagainya, letak diri, jangan keluar daripada status seorang penuntut ilmu. Tua dah. Seorang sahabat pergi jumpa Nabi SAW, dia kata, aku ni urat-urat tua dah, tulang-tulang pun dah lemah dah apa semua, tapi nak mai juga untuk cari ilmu dengan Nabi SAW. Hadis berikutnya, an Wasilah ibni Asqa'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba ilman fa'adrakahu kataballahu lahu kaflaini minal ajri wa man yatluba ilman falam yudrikhu kataballahu lahu kiflan min ajri aw kama qala. Rawahu Tabarani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu lalu berhasil kepadanya dengan ilmu tersebut, maksud dia mengaji tu, ilmu tu jadi manfaat sungguh kat dia. Dia adalah, maksud dia mungkin dia dapat beramal ke, dapat buat apa-apa ke, dapat, maksudnya ilmu dia belajar tu jadi manfaat kat dia sungguh-sungguh, maka dia akan mendapat 2 habuan pahala. Siapa yang menuntut ilmu tetapi tidak berhasil apa-apa untuknya, maka baginya 1 habuan pahala. Dia mengaji tak dapat apa-apa. Balik dia, lah ada kuliah kan malam ni? Lah, tak tahu, duduk di rumah. Duduk nganga di rumah. Tak tahu tunggu isyak. Lepas tu, awak tak azan-azan, awak tak komat-komat, tengok pukul 9 lebih baru sembahyang. Kata, ada kuliah. Mai tanya kita, ada kuliah ke tadi? Ada, Ustaz Jafri ada. Loh, aku tak tahu pun. Ustaz Jafri cerita apa? Ustaz, cerita apa? Panjang jugalah ada cerita tu. Yalah, cerita apa? Panjang ke pendek apa? Ish, kira jauh jugalah dia pergi tu. Pergi mana? Cerita apa tu dia? Kata, aku tak tahu, lupa habis dah. Tak tahu, tak lekat satu pun kat dia. Tak, baginya 1 habuan pahala. Ada juga pahala kat dia. Jangan risau. Siapa yang menuntut ilmu hingga berhasil, maka dia dapat 2 pahala. Siapa yang menuntut ilmu tapi tak berhasil, maka dia akan memperoleh 1 pahala. Allah menggalakkan orang Islam menuntut ilmu dalam apa jua keadaan sekalipun. Menuntut ilmu adalah tanggungjawab semua orang Islam, tak kira bijak ataupun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Baik, kita tengok hadis yang lain pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, la an taqduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'atin wa la an taqduwa fata'allama baban min al-ilm umila bihi aw lam yu'mal bihi khairul laka min an tusalliya alfa raka'atin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahu Ibnu Majah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahai Abi Dzar, sesungguhnya apabila engkau keluar pada waktu pagi, apabila engkau pergi pada waktu pagi untuk belajar satu ayat daripada kitab Allah. Ya, kita dah buat tiap hari ni. Keluar pagi-pagi daripada rumah kita, pergi mana? Pergi masjid. Buat apa? Nak belajar ilmu. Belajar apa? Kata Nabi, belajar satu ayat sahaja daripada kitab Allah. Maka ia lebih baik bagimu daripada mengerjakan solat sunat 100 rakaat. Dua ganjaran dia. Ali Alis Muhammad. Aduh, kita tak payah buat sembahyang sunat langsung Ustaz lah. Buatlah yang tu dah kelebihan dia. Yang ni dapat ganjaran melebihi daripada tu. Masuk top up lagi kat atas. Kan? Salih ala Muhammad. Baik kata. Yang lain pula buat sebab solat duha ada kelebihan dia, solat qabliyah subuh ada kelebihan dia, solat ba'diyah ada qabliyah ba'diyah ada kelebihan dia, masing-masing kelebihan. Yang ni kita boleh buat, kita buat. Yang ni kita pi guna kelebihan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Buat 100 rakaat solat, 100 rakaat dia buat, 100 rakaat solat. Orang yang keluar pagi-pagi pi belajar satu huruf saja. Allahumma salli, satu ayat saja daripada kitab Allah. Challenge orang yang solat 100 rakaat sembahyang sunat tadi ni. Hebat tak? Hebat tak? Lepas tu saya kata bila kita mengaji macam ni, kita tahu macam ni, kita semangat lah nak buat. Semangat nak buat. Kata, tak sia-sia lah kuduk, tak sia-sia lah. Allah, saya selalu sebut tuan-tuan, kita bila kita duduk dalam madrasah ni, Allah pilih kita sebenarnya. Allah pilih. Sebab tu jangan sampai Allah tarik balik. Jangan sampai Allah tarik balik. Allah bagi kat kita, Allah dalam ramai-ramai Allah pilih kita. Allah bagi kita kelebihan ni. Orang lain berebut nak dapat tuan ni. Bukan duk tanya ni. Kami duk mengaji di rumah. Kami duk tengok video. Kami duk tengok YouTube. Takat tu je. Tapi kita Allah bagi kelebihan kita. Duduk dekat dalam tu. Duduk dalam tu. Salih ala Muhammad. Maka jangan sampai satu hari Allah tarik balik nikmat tu kat kita. Faham tak? Salih ala Muhammad. Sebab bila benda-benda besar, ujian dia pun berat. Allah nak bagi benda banyak. Ujian dia pun berat. Macam-macam lah, duk main yang tu lah, sagi yang ni lah, sagi lah. Benda besar Allah nak bagi. Besar. Salih Muhammad. Jadi tuan-tuan, sabar, syukur, manfaatkan sebaik-baiknya. Salih Muhammad. Maka Allah akan kekalkan nikmat tu. Komplain, tak sabar, marah. Salih Muhammad. Akhirnya apa jadi? Tak apalah, Allah bagi orang lain. Kita lah yang kehilangan. Dan Nabi SAW sambung, salli ala sayyidina Muhammad, wala an taghduwa fata'allama baban minal ilm. Tadi ayatan min kitabillah. Tadi satu ayat daripada kitab Allah. Yang ni baban minal ilm. Satu bab daripada ilmu. Umila bihi aw lam yu'mal bihi khairun laka min an tusalliya alfa rakaat. Tu dia lagi banyak. Siapa apabila engkau keluar pada pagi hari untuk belajar satu bab daripada ilmu agama. Ini bukan satu ayat, satu bab dia mengaji. Salih ala Muhammad. Daripada ilmu agama.
maka subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, sama ada dia beramal ataupun tidak dengan ilmu yang dia belajar tu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia adalah lebih baik bagimu daripada mengerjakan solat alfa rakaatin. Apa maksud alf? Alf, 1000 rakaat semayang sunat. Orang semayang 1000 rakaat semayang sunat, dia main menuntut ilmu pagi hari mengaji satu bab. Challenge orang yang semayang 1000 rakaat. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nikmat Allah bagi. Allah Rabbi. Dan surau kita ni, surau An-Nur, pasal 3, Bandar Seremban Selatan, sedang membina menara dan kubah. Surau dia nak buat menara, nak buat kubah. Jadi tuan-tuan ambil peluang ni untuk kita infak. Menara ni tujuan dia untuk sebarkan, untuk kuat dengar orang azan. Boleh jadi pula pasang pula untuk kuliah orang tumpang-tumpang dengan ilmu. Maka banyak ganjarannya. Kubah syiar. Syiar kata dia masjid. Orang tahu kata tu masjid syiar. Maka tuan-tuan, kedua-duanya ada ganjaran. Berbutlah. Jadi nombor akaun kita pin dekat bawah tu. Saya harap semua sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah kita pada pagi ni, pada malam ni, salli ala sayyidina Muhammad, pakat-pakat kita bagi sumbangan untuk pembangunan Allahumma salli menara dan juga kubah surau An-Nur ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita salli ala sayyidina Muhammad dapat mengambil manfaat daripada dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam hadis ini menceritakan bahawa seseorang yang keluar pada waktu pagi untuk belajar satu ayat daripada Al-Quran lebih baik daripada solat 100 rakaat. Seorang yang keluar pada waktu pagi untuk belajar satu bab ilmu agama, sama ada diamalkan atau sebaliknya, adalah lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis berikutnya, riwayat Ibnu Al-Faqir Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Riwayat Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitabnya Mujibatul Jannah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin ta'allama kalimatan au kalimatain boleh faham tak? Kalimatan, satu kalimat. Kalimatani, dua kalimat. Au kalimatain, au thalathan, au arba'an, au khamsan, mimma faradallah, fayata'allamuhunna wa yu'allimuhunna illa dakhalal jannah. Qala Abu Hurairah, fama nasitu hadithan ba'da idh sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tiada seseorang itu belajar satu kalimat atau dua kalimat atau tiga kalimat atau empat kalimat atau lima kalimat daripada perkara-perkara yang difardukan oleh Allah SWT. Kita mengaji benda-benda fardu, benda-benda wajib. Ngaji ilmu fiqah, ngaji benda-benda wajib, fardu ain. Satu kalimat ke, dua kalimat ke, tiga kalimat, empat kalimat, lima kalimat. Kemudian masih terus mempelajarinya, yakni menjaganya, serta menyampaikannya, mengajak pula, menyampaikan kepada orang lain, melainkan pasti akan masuk syurga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sejak aku mendengar hadis ini daripada Rasulullah SAW, aku tidak pernah lagi melupakan hadis-hadis yang aku pernah dengar daripada Rasulullah SAW, walaupun sebuah hadis.
bila dengar dia semangat dekat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang dia dengar semua dia nak hafal, dia nak bagi lekat, dia nak pergi sampai ke orang, pasal dia nak masuk syurga Allah SWT. Intisari, orang-orang yang belajar berapa kalimat yang difardukan oleh Allah di samping menjaga dan mengajarkannya, maka pasti akan dimasukkan dalam syurga. Orang yang belajar dan mengajar ilmu mendapat kebaikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang ni pun harap jadi semangat dekat kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ibnu Majah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, afdalus sadaqati afdalu as-sadaqah. Maksud dia apa? Seafdal sedekah, sebaik-baik sedekah. An yata'allama al-mar'ul muslim ilman thumma yu'allimahu akhahul muslim. Wa fi riwayatin ma tasaddaqan nasu bi sadaqatin mithla ilmin yunshar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW pernah bersabda, sedekah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling hebat ialah seorang Muslim yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya pula kepada saudaranya sesama Muslim. Dia mengaji satu ilmu, dia pergi mengajar orang lain pula. Dia mengaji satu ilmu, dia menyampaikan kepada orang lain pula. Dalam sebuah riwayat yang lain, tidak sama nilai sedekah seorang manusia itu seperti ilmu yang dikembangkan. Tidak sama nilai sedekah seorang manusia itu nak dibandingkan dengan ilmu yang dikembangkan. Jadilah faham. Kita kena pastikan ilmu yang kita belajar, Rauf beku Rauf tak. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi itu di antara kelebihan-kelebihan daripada sedekah. Daripada sedekah pula. Sebahagian daripada kelebihan-kelebihan menuntut ilmu yang saya petik pada malam ni. Dan saya nak bawa pula tuan-tuan kepada bahagian kedua perbincangan kita pada malam ni. Salli ala sayyidina Muhammad, iaitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Dia masih okey lagi? Yang ni yang tak okey ni maksudnya. Betul tak okey, bateri padam. Lain tak ada. Taklah. Tak ada wifi ni. Okey, tak apa. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masuk pula pada bahagian kedua perbincangan kita pada malam ni, iaitulah adab-adab kita menuntut ilmu. Nak mengaji pula adab-adab menuntut ilmu. Dah tahu lah tadi kelebihan-kelebihan kita sebagai penuntut ilmu. Nak mengaji pula adab-adab kita sebagai seorang penuntut ilmu. Apakah adab-adab kita? Saya minta maaf, saya tak boleh nak baca komen-komen dah. Sebab saya punya sumber hayat internet saya dah padam disebabkan bateri saya pun dah padam. Jadi salli ala sayyidina Muhammad. Tak apa, insya-Allah kita akan tengok. Masuk pula adab-adab penuntut ilmu. Apakah adab-adab yang kena ada pada penuntut ilmu? Nak pastikan ilmu yang kita mengaji itu mendapat manfaat dan kita ni kekal dikira sebagai penuntut-penuntut ilmu. Yang pertama, membersihkan hati kita daripada kelakuan yang tidak baik. Ini kena ada. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sebut kita ni penuntut ilmu, kelakuan-kelakuan tak baik ni tak boleh ada dalam diri kita ni. Sememangnya penuntut ilmu, salli ala sayyidina Muhammad, sememangnya penuntut ilmu, salli ala sayyidina Muhammad, perlu membersihkan dirinya, hatinya daripada sebarang perkara yang tidak baik, supaya ilmu mudah diterima, dihafal dan diambil hasilnya. Itu penting.
Berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal qalbu baitun wa huwa manzilul malaikah wa mahbatu asarihim wa mahallu istighfarihim wa sifatul addi'atu mithlu ghadabi wa syahwati wal hiqdi wal hasadi wal kibri wal ujbi wa akhawatuha kilabun nabihatun fa anna tadkhulul malaika wa huwa mushhunun bil kilabi atau kama qala. Berkata Imam Ghazali rahimahullah taala, hati ni macam rumah. Kata Imam Ghazali, dia ulama-ulama tasawuf ni. Hati ni macam rumah. Rumah ni tempat singgah para malaikat. Tempat turunnya kesan-kesan baik yang dibawa oleh mereka dan tempat kediaman mereka. Imam Ghazali kata apa? Hati kita ni dia macam rumah. Rumah ni bukan calang-calang orang duk mai. Rumah ni malaikat duk mai. Bila malaikat mai, dia bawa benda-benda baik masuk dalam rumah. Bukan setakat dia bawa, dia pun duduk dalam rumah tu. Nama rumah tu hati, kata Imam Ghazali. Sedangkan sifat-sifat buruk seperti marah, memenuhi syahwat, dengki, hasad, sombong, ujub dan sebagainya, seumpama anjing-anjing yang suka menyalak. Gambar oleh Imam Ghazali. Marah, sombong, ujub, takabur, dengki, hasad, semua benda tu sifat dia macam apa? Macam anjing yang suka menyalak. Bila anjing duk menyalak, orang nak main rumah kita tak? Orang tak main lah. Maka oleh sebab itu tidak mungkin para malaikat akan memasukinya sedang hatinya dipenuhi oleh anjing-anjing. Macam mana malaikat nak masuk dalam rumah tu bila rumah tu dipenuhi dengan anjing-anjing yang suka duk menyalak? Faham macam tu? Jadi salih alaihi Muhammad, antara benda yang dibawa oleh salih alaihi Muhammad para malaikat ni apa? Ilmu, cahaya ilmu. Tak boleh nak masuk. Pasal apa tak boleh nak masuk? Pasal ada benda anjing duk menyalak kat depan rumah hati kita tu. Dia nak main, tak boleh nak main. Dia nak masuk, tak boleh masuk. Sebab tu dia panggil ilmu tak jadi manfaat. Berkata Ibnu Jama'ah, wa qala Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, ala talabil ilmi an yutahhira qalbahu min kulli aishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa khuluqin liyaslahu bidzalika liqabulil ilmi wa hifdhihi wa itla' ala daqa'iqil ma'anih wa haqa'iqi ghawamidhihi fa innal ilm kama qala ba'dhum salatus sirr wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin atau kama qala. Berkata Ibnu Jama'ah, dia kata penuntut ilmu hendaklah selalu membersihkan hatinya daripada sifat, senaraikan sifat ni, menipu. Penuntut ilmu tak boleh duk menipu tak edih. Selagi duk cakap bohong, lagi tu manfaat ilmu tak edih. Lagi perkara-perkara keji. Lagi dengki orang tu, dengki orang ni. Lagi hasad, tak boleh ada. Lagi terpesong akidah kena jaga. Lagi
akhlak yang tidak baik. Ini benda semua tak boleh ada dalam diri kita ni. Menipu, perkara-perkara keji duk buat, dengki, hasad, akidah terpesong, akhlak yang tak baik, semua tak boleh ada. Supaya hati itu layak menerima ilmu dan menghafaznya, mengetahui kehalusan-kehalusan pengertiannya, dan mengetahui hakikat pengertian perkara-perkara yang mendalam maknanya. Hal ini kerana ilmu itu adalah dikatakan oleh setengah ulama ialah solat yang rahsia. Kata orang ilmu ni, kalau nak ibarat, dia kata ulama ni, ibarat ilmu ni macam mana? Macam dia kata Allahumma salli alaihi salatus sir, solat yang rahsia, wa ibadatul qalbi, dan menuntut ilmu ini dia panggil ibadatnya hati, urusan ibadat hati. Ni kita nak buat apa ni? Menuntut ilmu. Tahu tak menuntut ilmu ni ulama kata apa ni? Ini ibadat urusan hati. Ada ibadat-ibadat yang urusannya anggota, ada ibadat-ibadat urusannya mata, urusannya mulut lidah, urusan yang berkait dengan harta benda. Tapi menuntut ilmu, ini ibadat hati. Lagi payah. Maka subhanallah, salli ala si Muhammad, dan ibadat batin yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kala macam tu, nak jaga ilmu, nak bagi dapat masuk dengan elok dan sempurna, memang sungguh-sungguh nak kena jaga hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Apabila hati itu diperelokkan, maka kerana ilmu, maka nyatalah keberkatannya dan akan terus tumbuh berkembang seperti keadaan tanah yang diperelokkan untuk ditempatkan tanaman, maka sudah tentu akan tumbuh berkembang tanaman itu dengan baiknya. Hiaskan tapak untuk masuk ilmu kita ni dengan baja, perelok tapak tu elok-elok. Jangan duk pibuh anjing kat situ. Salli alaihi Muhammad. Bagi elok baja dia, gembok dia elok. Jangan duk letak benda-benda yang akan merosak tanaman kita, yang tanaman dinama ilmu. Ibnul Qayyim berkata, Sahal berkata, wa qala Sahal, haramun 'alal qalbin an yadkhulahu nur wa fihi syai'un mimma yakrahullahu la. Sahal berkata, adalah haram bagi hati untuk dimasuki cahaya, sedangkan di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Haram bagi hati untuk dimasuki cahaya. Cahaya ni apa? Cahaya ilmu, kata Imam Malik. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu tu cahaya. Cahaya tak boleh nak masuk. Haram nak masuk benda cahaya dalam hati, yang dalam hati tu ada benda yang Allah benci. Tu kalau cerita penuntut ilmu nak kena buang semua benda tak elok. Apa perangai tak elok yang kita ada tu, kena buang keluar, buang habis. Kita cerita dah tadi, nak mati sebagai penuntut ilmu. Nak hidup kita sebagai penuntut ilmu. Orang kenal kita sebagai penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu tak boleh ada benda tak elok dalam hati dia. Itu sifat dia. Kan? Buang. Tak usah duk hasad dengan orang. Hasad apa? Allah bagi semua kelebihan. Takut apa? Saudara dengki dengan orang. Dengki apa? Allah jamin rezeki orang yang menuntut ilmu. Allah jamin rezeki orang menuntut ilmu. Allah jamin rezeki orang yang mengajar ilmu. Takut apa? Tak usah dengki dengan orang. Dia dapat nikmat. Dia dapat ibadah dia. Aku Allah jamin rezekiku. Takut apa? Nak dengki apa? Nak hasad apa? Tak ada hasad. Nak cemburu dengan orang apa? Kan? Salih sebab tak payah. Tak seduk bubuh, tak seduk letak apalah hati kita benda tak elok. Dah, sebab kita nak gembur hati kita, tanah di tapak hati kita tu untuk menerima cahaya-cahaya ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i dan berkata Ibnul Qayyim. Sallallahu alaihi Muhammad, pekerjaan maksiat itu mempunyai kesan yang buruk, tercela dan memudaratkan hati dan badan, sama ada di dunia atau akhirat kelak.
Buat benda tercela, dia akan kesan buruk. Kesan buruk dia bukan setakat mudaratkan hati, dia mudaratkan badan sekali. Dunia akhirat. Yang tidak diketahui melainkan hanya Allah sahaja mengetahui. Antaranya, terhalang daripada menerima ilmu. Kerana ilmu itu cahaya. Dan Allah mencampakkan cahaya hanya ke dalam hati yang bersih. Sedangkan maksiat memadam sinaran cahaya tersebut. Allah hanya akan campakkan cahaya ilmu ni ke dalam hati yang bersih. Maksiat yang kita buat tu, dia akan padam cahaya tu. Sebab tu ilmu kita tak dimanfaat. Pasal apa kita masih duk buat benda tak elok? Padahal kita duk mengaji, benda-benda duk suruh buat benda elok. Maksudnya ilmu kita mengaji tu tak dimanfaatkan kita. Orang suruh buat A, kita duk lekat dengan B. Orang kata kena buang B tu, A kita kena buat. Kita tahu tak? Tahu. Dengar tak? Dengar. Tapi pasal apa kita masih buat B lagi? Sebab A tu mai kat kita tapi tak boleh nak masuk dengan kita. Dia panggil tak menjadi manfaat. Ilmu tu. Pasal apa ilmu tak ada manfaat? Sebab ilmu tu cahaya. Pasal apa cahaya tak boleh masuk? Sebab dalam hati kita ada kotoran. Kotoran itu nama maksiat. Boleh faham tu kot no? Jadi kalau kita nak letak posisi kita sebagai penuntut ilmu, nak dapat manfaat dan kelebihan-kelebihan kita baca awal tadi ni, maka kita nak kena buang, kena paksa diri kita untuk bersihkan diri kita ni daripada sifat-sifat benda-benda yang tak elok tu. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik wa qara'a alaihi a'jabaha ma ra'a min wufuri sallallahu alaihi wasallam Muhammad fitnati. Ketika Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duduk di hadapan Imam Malik dengan membacakan ilmu kepadanya hingga membuatkan Imam Malik berasa kagum dengan ketajaman akalnya, dengan daya ingatannya dan dengan kefahaman-kefahamannya. Bila Imam Syafi'i duduk depan-depan Imam Malik, Imam Syafi'i mengaji tu kecil budak. Imam Malik, waktu dia nak pergi mengaji dengan Imam Malik tu, sampai-sampai jumpa pembantu Imam Malik tu. Mai mana ni? Mai daripada jauh mai nak jumpa Imam Malik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak buat apa nak jumpa Imam Malik ni? Nak main mengaji dengan Imam Malik. Pi balik dulu tengok kitab Muwatta karangan Imam Malik tu, bagi hadar elok-elok, lepas tu nanti main mengaji dengan Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Hafal dah. Hafal satu kitab, settle. Terkejut kau tu. Panggil dia, Sat. Dengar. Umur budak lagi. Cerita Imam Syafi'i Allah bagi. Dia ada satu kelebihan setengah orang tu, dia panggil apa? Fotograf memory. Dia baca tu dia melekat tu macam fotograf, macam gambar. Macam fotostat. Sungguh antara kelebihan Imam Syafi'i ni, kalau dia nak baca, dia scanning. Dia baca yang ni, dia kena tutup muka surat ni sebab yang sebelah ni pun dia akan melekat di sini. Hebat. Dan pekan-pekan doa lah bagi saya dapat memori macam tu. Kita jenis baca belah ni, baca muka surat belah ni lupa. Itu tu masalah. Saya dulu insya-Allah mengaji tu okey jugalah kot. Okey jugalah, bolehlah pelan-pelan. Setakat lah ni kira duduk maintain anugerah dekan tu okeylah, alhamdulillah kot lah. Tapi satu je jenis, kalau nak periksa esok malam ni baru boleh baca. Baca awal seminggu pakai tak ingat apa. Dia aku tu. Dulu ni waktu duduk dekat waktu sekolah tu, ayah duduk sehati. Kalau nak periksa je kita duduk relax. Kita tahu dah kita ni kalau baca awal kita tak ingat. Duduk study awal je tak ingat, jenis memang kena study last minute sebab nak jaga tu supaya tak lupa. Lepas tu last minute tu memang puluh lah. Lagi sekali pukul 8 lagi nak masuk periksa lagi. Pukul 8 periksa, pukul sekali pukul 3-4 pagi ke waktu tu lah nak puluh nak.
depan tu tang tu baca lagi, saya ingat yang baca yang last tu lagi yang paling ingat sekali. Jenis gitu. Dan jenis passion saya lagu tu lah. Ayah punya susah hati lah. Jafri ni sampai tak baca apa lagi. Aduh, subhanallah, saya ingat lagi. Jadi dan salih semak kita. Tapi ada orang yang jenis macam tu, jenis melekat. Dia boleh ingat muka surat berapa, duk baris berapa, apa semua tak mana. Salah seorang yang kuat ingatan saya, Ustaz Halim Nasir. Sudah buat kereta ni, duduk pian tak. Dia kata, dia untuk dia hafal Quran, dia kata. Dia macam dia photostat Quran tu. Jadi ayat tu duduk tang mana, duduk ujung ni. Ayat ni duduk tang ni, duduk bawah, duduk atas. Dia nampak dia kata. Muka surat berapa, nombor berapa, muka page berapa. Dia bayang. Lepas tu sekali dia boleh selak dekat sini. Dia tahu hebat, subhanallah. Imam Syafi'i kekuatan ingatan dia sangat kuat. Dia duduk depan, bila panggil Imam Malik duduk depan dia tu, dia boleh sebut satu ilmu sampai tajuk Imam Malik. Ya Allah. Tuan-tuan, ada orang jenis baca buku saya, tulis tu. Dia abang saya, dia kata, yang ustaz sebut tu muka surat ni. Aku pun tak tahu surat berapa. Kita yang tulis pun kita tak tahu surat berapa. Dia kata, yang tu saya buat tu muka surat apa tu, dia lambat kan ni. Oh ya ke? Okey. Aduh, subhanallah. Kita tulis pun kita tak tahu. Jadi ada orang yang jenis macam tu. Dia cukup kuat hafazan dia. Antara orang yang paling kuat hafazan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sangat kuat hafazan dia. Satu huruf pun tak hitung. Selepas bertahun-tahun dia masih boleh ingat. Imam Syafi'i waktu kecil-kecil dia pun sangat kuat ingatan dia. Umur 10 tahun dia dah khatam 30 juz Quran. Habis. Selesai. Dan kita Imam Muwatta, Imam Malik yang terbaik tu habis dia hafaz. Habis dia hafal. Subhanallah. Bila dia duduk depan Imam Malik kata apa dekat dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, inni arallah qad alqa ala qalbika nuran. Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, sungguhnya aku telah melihat bahawa Allah telah mencampakkan cahaya ke dalam hati kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka oleh sebab itu janganlah engkau memadamkannya dengan kegelapan maksiat. Imam Malik bila tengok macam ni punya hebat kekuatan ingatan Imam Syafi'i, dia kata, Allah, sungguh aku telah nampak Allah dah campak cahaya dalam hati kamu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka dia kata, jangan engkau padamkan cahaya itu dengan kamu melakukan kemaksiatan. Sama juga yang disebutkan oleh Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Dia kata, ilmu tu cahaya. Dan cahaya tak akan masuk. Ilmu itu cahaya dan hati ini ibarat kaca. Cahaya tak akan mampu untuk menembusi kaca yang kotor berdebu. Kalau kaca tu elok jernih, cahaya tu boleh terus pergi tu. Tapi kalau kaca ni penuh dengan kotor, penuh dengan lumpur, penuh dengan apa debu, cahaya tak boleh nak pergi. Macam itulah ibarat hati ni macam kaca, ilmu tu macam cahaya. Cahaya hanya akan masuk tembus kepada kaca yang bersih, hati kita tu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kathratil riwayah, innamal ilmu nurun yuqdafu fil qulub wallahul muwaffiq. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu rabbi sallallahu. Kata Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata, al ilmu laisa al ilmu bi kathrati riwayah. Ini comel dia punya susunan ayat dia. Bukanlah ilmu itu dinilai dengan banyaknya riwayat, tetapi sebenarnya ia adalah cahaya yang dicampakkan ke dalam hati. Ilmu tu bukan tunggu tu, hebatnya dia, banyaknya riwayat dia. Tak, bukan yang tu kehebatan ilmu dia. Ilmu ni ialah yang Allah campakkan dalam hati-hati dia. Dan dia berdoa, semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, saya semangat. Demikianlah perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada masjid pada Surau An-Nur, Bandar Seremban Selatan,
yang menganjurkan kuliah kita pada malam ni. Dan tuan-tuan jangan lepaskan peluang ni untuk kita sama-sama memberikan sumbangan bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembangunan kubah dan juga menara masjid surau. Menara surau, kedua-duanya syiar agama, dan kita dapat menumpang kelebihan daripada membangunkan menara dan kubah surau An-Nur. InsyaAllah mudah-mudahan jadi kebaikan. Tuan-tuan ada nombor akaun yang telah dipinkan dekat bawah situ, dan kalau kita ada 200 orang yang sedang menyaksikan sekarang secara langsung pada malam ni, kalau seorang bagi RM10 pun kita dah dapat mengumpulkan insya-Allah RM2,000 untuk pihak surau. Seorang bagi RM100, kita akan dapat himpun RM20,000 pihak surau pada malam ni insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang-peluang keemasan ini insya-Allah, dan Allah bagi kat kita ni bukan bagi saja-saja, tapi bagi dekat kita peluang yang sangat istimewa ni insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah.